Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع دول الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. الله ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حزن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi, yakni pada malam Jumaat Sayyidul Ayyam 'inda Allah yaumul Jumaah, itu penghulu segala hari, tidak lain tidak bukan iaitu hari Jumaat yang sangat dirahmati oleh Allah, yang begitu amalannya diganda-ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam kitab Al-Mawa'id al-Badi'ah, iaitu pengajaran yang indah-indah yang dinakal oleh para ulama, yang diletak dalam hadis Nabi SAW, diletak dalam hadis kursi, yang mana diambil kata-kata para ulama, para wali-wali Allah, dan diambil kata-kata ahli hikmah, iaitu orang-orang cerdik pandai di kalangan para ahli ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata hukama, bermula yang pahit di dalam dunia itu daripada suatu itu tiga perkara: mendengar daripada perkataan yang tiada memberi faedah; kedua, mendengar perkataan orang yang tidak berakal; dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama; ketiga, di dalam hal kepapaan bagi orang yang tiada sabar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata hukama, orang yang cerdik pandai di kalangan para ulama. Ini orang cerdik pandai lah di kalangan para ulama. Ini kita selain kita disuruh banyak mendengar hadis-hadis Nabi SAW, yakni hadis kursi, begitu hadis Nabawi, begitu juga para kata-kata wali, para kata-kata ulama, orang-orang soleh, antara juga kata-kata hukama, orang-orang yang cerdik pandai di kalangan para alim ulama. Dia menyatakan bermula pahit di dalam dunia itu suatu itu tiga perkara. Di antaranya perkara pahit di dalam dunia ini, dia menyatakan pertama, mendengar daripada perkataan yang tiada memberi faedah. Ini adalah pahit pada sisi agama. Kita dengar perkataan-perkataan yang tidak memberi faedah, maka hakikatnya menjadi suatu pahit kepada kehidupan kita sebenarnya. Sebab dia tidak memberi apa-apa manfaat, bahkan dia mendatang mudarat. Tetapi perkataan itu kadang-kadangnya menjadi manis di sisi orang-orang yang berhajat kepada perkataan yang tidak memberi faedah. Adapun para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, mereka menganggap perkataan yang tiada memberi faedah ini, iaitu mendengar perkataan yang tiada memberi manfaat, itu adalah suatu perkara yang pahit, yang menyusahkan perkara urusan dunia maupun di akhirat. Pertama. Kedua, kata hukama lagi, daripada tiga perkara yang terlebih pahit di dalam dunia ini, mendengar perkataan daripada orang yang tidak berakal, dan mendengar perkataan orang yang tiada beragama. Yakni kita mendengar perkataan orang yang tidak berakal. Maksud yang berakal di sini, kadang-kadangnya akal dia cerdik, tetapi
kalau sudut pada agama, dia tidak berpandukan kepada Al-Quran, hadis, para ulama, ijma' ulama, dia hanya bercakap menggunakan akal dia saja, maka hakikatnya dia tidak mempunyai akal. Walaupun dia cerdik pandai, tetapi kalau dia tidak berpandukan kepada ajaran Islam yang sebenar, yang bersumberkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' ulama, maka dia hakikatnya dia tidak mempunyai akal. Jadi mendengar perkataan orang yang tidak berakal itu adalah suatu perbuatan yang pahit baik bagi sisi agama. Itu yang dikehendaki pada hukama, orang yang cerdik pandai. Dan mendengar perkataan orang yang tidak beragama, yakni kita mendengar perkataan orang yang tidak beragama. Kalau dia bercakap urusan yang lain itu tak apalah, urusan dia ke, urusan kerja dia, bidang dia dah, maka tak jadi masalah. Tetapi orang yang tidak beragama ini, kita mendengar perkataan dia, dia bercakap perkara yang berkaitan agama, maka ini tak boleh. Dia bukan daripada orang-orang yang beragama, ataupun dia agama Islam tapi dengar agama pun tidak. Kita tak pernah dengar surau di masjid, tak pernah minat pada ilmu agama ni, tapi dia Islam, tapi dia bercakap berurusan agama, maka mendengar perkataan dia itu hanyalah panggil pahit, yakni sia-sia saja, tidak memberi mendatang kebaikan. Ini baru urusan agama. Ketiga, di dalam kepapan bagi orang yang tiada sabar, yakni dia tidak, salah satu perkara pahit dalam kehidupan dunia juga yang disebut oleh para hukama, iaitu di dalam hal kepapaan bagi orang yang tiada sabar. Apa maksudnya? Yakni dia tidak sabar di dalam kepapaan, di dalam kesusahan. Itu suatu perbuatan, kelakuan yang sangat pahit, kata ulama. Kerana kepapaan itu, kesusahan itu, kemiskinan itu, apalagi kesakitan itu, semua itu adalah yang sudah kita maklum adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dia tidak bersabar, maka ia menjadi suatu perbuatan pahit, yakni hakikatnya dia tersia, sia-sia saja. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang terlebih manis di dalam dunia pada suatu itu tiga perkara jua. Ni kata-kata ulama lah. Betul dia dalam kitab ni, nama dia pun Al-Muwa'itul Badi'ah, pengajaran yang indah-indah. Nama dia pun, nama kitab tu pun comel dah. Pengajaran yang indah-indah, Al-Muwa'itul Badi'ah. Al-Muwa'idul Badi'ah itu pengajaran yang indah-indah. Dia ambil kata-kata mutiara. Kita sebagai Islam, lebih lagi kita duduk dalam ketaatan pada Allah dan ibadah pada Allah, sentiasa mengharap redha Allah, sentiasa memburu keredaan Allah ini, sentiasa kita banyak dengar kata-kata orang soleh, ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ijma' para ulama itu hak ijma' dah. Tapi di selain itu, kita ambil juga orang yang selalu berpanggil di kalangan orang soleh itu sendiri. Bagaimana mereka jalan dengan kehidupan dunia mereka. Mereka ada urusan dunia, mereka ada urusan akhirat juga. Tetapi bagaimana kehidupan mereka dalam mereka mengawal kedua-dua itu, yakni kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Itu di antaranya. Jadi bila kita banyak setengah daripada perkataan Al-Imam Auza'i pernah berkata, setengah daripada kebahagiaan ataupun kebaikan bagi diri seseorang itu apabila dia banyak mendengar perkataan-perkataan orang-orang soleh di kalangan para alim ulama, tutup guru. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang terlebih manis, dan ni kalau kita tengok dia ataf pada kata dan lagi kata hukama. Jadi kita buat ayat balik. Ataf ni adalah ma'tuf, perkara yang berhubung balik dengan atas tu. Jadi kita takdir balik, buat ayat balik. Dan lagi kata hukama,
yang terlebih manis di dalam dunia, yang terlebih manis di dalam dunia daripada suatu itu 3 perkara jua. Pertama, anak. Kedua, mendengar perkataan baik-baik. Ketiga, kekayaan. Itu di antaranya. Jadi suatu perkara yang manis di dunia, manis sangat di dunia, yang disebut oleh para ulama yang berada pada diri seseorang, tak kira siapa saja. Yang pertama, kata ulama, manisnya, iaitu perkara hak tadi hak pahit, hak ni hak manis pula. Yang ni manis di dalam dunia itu salah satunya 3 perkara, banyak lagi, cuma dia sebut 3 perkara di sini, iaitu pertama, anak, iaitu seseorang itu mendapat anak. Berapa ramai orang dia nak anak tak dapat. Tiba-tiba dia dapat anak. Apa dia buat? Begitu gembiranya, sukanya. Itu di antaranya. Ini adalah suatu perkara manis bagi seseorang, kata ulama. Ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Manis di sini maksud yang akan membawa manfaat di dunia, jika dia menjaga kemanisan dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri 3 perkara ini. Ini yang topik saya topik daripada arwah tuan Jurahim. Ini manis di sini dia kata manis iaitu akan memberi manfaat di dunia maupun di akhirat jika dia pandai menjaganya. Dia pandai menjaga amanah ini kerana 3 perkara ini ada suatu manis. Kedua, mendengar perkataan baik-baik, iaitu kedua ni mendengar perkataan baik-baik, tak kira perkataan siapa saja, setiap perkara yang baik yang keluar daripada mulut sesiapa saja yang menyuruh ibadah kepada Allah, yang menyuruh perkara yang mengundang kepada pahala-pahala Allah, maka perkataan baik ini adalah suatu manis. Kita dengar perkataan baik-baik, maupun urusan dunia pun, walaupun dia urusan dunia tapi perkataan baik, maka kita kena dengar juga. Itu di antaranya. Orang kata tak boleh begini. Contohnya dia kata urusan dunia, saya nak pergi sini, kalau awak nak pergi jalan ni tak molek, tapi bab jalan dia sesak, kena lalu jalan ni, dia mudah sikit. Jadi itu suatu perkataan baik. Apa-apa urusan dunia, perkataan baik adalah manis, kata para ulama utama ni, kata-kata ulama. Ketiga, kekayaan. Ini iaitu salah satu perkara manis dalam kehidupan dunia manusia juga, ialah kekayaan. Senang, menjadi orang yang senang. Orang yang senang adalah suatu perkara yang sangat baik, sangat manis, kata ulama. Kerana orang yang kaya ini, orang yang manis ini, orang yang dikatakan sebagai manis dalam dunia ini, dia tidak menjadi orang panggil iaitu menjadi tangan yang kiri, bahkan dia sentiasa menjadi tangan yang kanan. Itu kelebihan orang yang kaya, orang yang diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa manis. Ini kalau dia pandai mengguna. Kalau dia guna ke arah kebaikan, maka mendapat manfaatlah. Rasulullah pun pernah menyatakan, jangan kamu menjadi tangan yang menerima. Kalau boleh kamu jadilah tangan yang sentiasa memberi, berbanding kamu menjadi tangan yang menerima. Maksudnya lebih afdal menjadi tangan yang mensedekah daripada tangan yang menerima sedekah. Itu lebih afdal. Itu kata Rasulullah SAW. Itu dalam hadis lain Rasulullah pun puji juga, kalaulah kekayaan itu menjadi manfaat, yakni menjadi tangan yang kanan, nisbah pada memberi sedekah, dan tidak menjadi tangan yang kiri, yakni nisbah pada menerima sedekah. Itu di antaranya. Jadi yang ketiga ini adalah suatu kemanisan jugalah di dalam dunia. Maka ketiga-tiga ini, sama ada anak, cucu, cici, tak kira lah, ataupun mendengar perkataan baik, mahu pengurusan dunia ataupun akhirat, yang kedua ni, ataupun kekayaan, senang, dia pandai mengguna jalan yang diridai oleh Allah, maka hakikatnya dia mendapat kemanisan yang sebenar.
Dia tak boleh jadi kemanisan seperti orang yang orang panggil majazi. Dia ada manis ni ada dua, majazi, hakiki. Majazi ni tipu daya. Mana? Dia ada anak cucu, ada cucu, ada cicit, tidak menjadi manfaat bagi dia selepas dia mati. Itu manis. Dia hanya bergembira, seronok dengan cucu dia, anak dia, menantu dia. Dia hanya seronok. Itu manis. Di dunia majazi itu hanya sementara saja. Tetapi kalau dia menjadikan anak dia itu, cucu dia itu, cicit dia itu, menantu dia itu menjadi manfaat selepas dia mati, itulah dikatakan manis yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka begitu juga perkataan baik ataupun kekayaan ataupun kesenangan, itu di antara disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-41, yakni 41, berkata setengah ulama rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, rendah olehmu akan dirimu barang siapa yang tinggi martabat daripadamu, dan jangan engkau merenggang-renggangkan akan orang yang kurang martabat daripadamu, dan tahan olehmu lidahmu dari berkata-kata yang tiada memberi manfaat, dan berperangailah olehmu pada seseorang seperti perangai para sahabatmu, dan peliharalah olehmu janjimu dengan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau, dan hidup olehmu di dalam dunia dengan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meninggalkan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang tiada berakal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengajaran yang ke-41, berkata setengah ulama rahimahullah, iaitu rahimahu. Kalau mulainya nak ada hu di belakang tu, rahimahullah, jadi telah redha Allah Ta'ala tu. Jadi nasdaqnya rahimahumullah, itu di antaranya. Berkata setengah ulama rahimahullah, telah rahmat Allah, iaitu bagi mereka itu, hei anak Adam. Yakni kata ulama orang-orang yang hebatlah, ulama-ulama yang mujtahid yang hebat-hebat ni, dia berkata apa? Hei anak Adam, hei anak Adam, yakni semua manusia ini, rendahkan olehmu. Dia ambil ni, hikayat sebut hei anak Adam ni, dia ambil dari kursi jugalah. Maknanya dia ambil dari perkataan Allah Azza wa Jalla juga. Rendah olehmu akan dirimu barang siapa yang tinggi martabat daripadamu. Kata para ulama, rendahkan olehmu, yakni tawaduk olehmu akan dirimu barang siapa yang tinggi martabat daripada kamu, yakni yang kita disuruh rendah martabat barang siapa yang tinggi martabat daripada kamu, yakni kita disuruh orang yang tinggi martabat daripada kita disuruh rendah martabat. Di sini maksudnya bil akhirah. Itu takdir situ, bil akhirah, orang yang tinggi martabat akhirat pada kita. Maksudnya orang ni dia kuat beramal, orang ni dia rajin ibadah, dia rajin sembahyang berjamaah, maka kita rendahkanlah diri kita kepada dia. Orang panggil tawaduk lah. Ini setengah para ulama. Sebenarnya tawaduk ni semualah, kita kena tawaduk semua kepada orang. Tetapi orang yang rajin ibadah ni, orang-orang yang panggil rajin ibadah kepada Allah, sembahyang sunatnya, zikrullahnya, orang dikatakan sebagai orang baiklah. Maka dalam urusan akhirat ni, maka kita rendahkanlah dia. Bahkan dalam suatu perkataan ulama seperti mana Al-Imam At-Tahiyyah fi Zuhdi, dia kata
Kalau kamu berjumpa orang jenis begini, martabat tinggi daripada kamu ni, nisbah pada ibadah dia ataupun pada nisbah ilmu dia, kamu tanya dia, bentak nasihat pada dia, nak minta nasihat, dan nanti dia tok guru, dan nanti dia ustaz, dan nanti dia tok qadi, tok peti, tok mufti. Tetapi nisbah dia, martabat ibadah dia tu dia rajin, kita perlu meminta nasihat daripada dia juga. Tanya, merendahkan diri kita, itu di antaranya. Dan jangan engkau merengang-rengangkan orang yang kurang martabat daripadamu. Dan kata para ulama, jangan kita buat merengang orang yang kurang martabat daripada kita, yakni dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Jangan maknanya buat merengang ni, buat barang saja. Orang yang kurang martabat daripada kita, orang ni dia kuranglah ni sebuah nikmat Allah ni berbanding dengan kita. Tapi jangan buat barang. Kata ulama, begitu juga nisbah ibadah. Nampak dia baru nak mempelajari ibadah pada Allah, baru rajin ibadah, jangan buat barang pada dia. Itu pesanan para ulama. Dan tahan olehmu lidahmu dari berkata-kata yang tiada memberi faedah. Kata ulama lagi, iaitu tahan olehmu lidah dari berkata yang tiada memberi faedah. Ini salah satu perkara payah jugalah ni. Nak cakap perkara yang tidak memberi faedah bukan senang. Kadang-kadangnya kita dah tahan lidah kita, tapi kadang-kadangnya kawan-kawan kita, kadang-kadangnya sahabat-sahabat kita, tak kira siapa saja, kadang-kadang dia bercakap yang tidak memberi faedah. Itu di antaranya. Bukan maksud bukan maksud kita nak menyukai saudara kita itu tidak dikira sebagai perkataan yang tidak memberi faedah. Adapun yang dikatakan yang tidak memberi faedah ini perkara yang lara, yang mengundang, lebih-lebih lagi yang mengundang kepada dosa. Itu tak ambuh. Itu di antaranya. Ada pun perkataan yang memberi kegembiraan atau memberi penjelasan kepada saudara kita yang menyukai saudara kita, itu masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Al-Imam Anas bin Malik, yang dikeluarkan di Al-Baihaqi, menyatakan bahawasanya setengah daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusan seseorang itu di akhirat nanti apabila dia menyukai saudara. Dia mempermudahkan urusan saudaranya. Nisbah perkataan, nisbah perbuatan. Itu tak apa. Tak ada masalah. Itu di antaranya. Dan berperangai olehmu. Ini kata ulama lagi ni. Berperangai olehmu pada seseorang seperti perangai pada sahabatmu. Jadi Rasulullah, para ulama berkata, berakhlaklah kita seperti kita berperangai pada sahabat kita. Bagaimana? Maksudnya kalau boleh, kalau kita baik dengan orang, yang kita baik dengan dia, sahabat kita lah, kawan kita, maka kalau boleh kawan kita, kita duduk buat baik ke kawan kita, sahabat kita begitu. Kalau ni orang lain, kita buat begitu jugalah. Itu berperangailah olehmu pada seseorang seperti perangai pada sahabatmu. Bagaimana kamu buat baik pada sahabat kamu, maka begitu jugalah kamu berkawan dengan orang lain pun kamu buat begitulah. Kalau kamu kawan dengan sahabat kamu, kamu berjumpa, kamu senyum, maka berjumpa dengan orang lain pun kamu senyum jugalah. Itu di antaranya. Itu hak comel akhlak ni. Ini di antara perkataan yang indah-indah yang dinakal oleh para ulama di dalam kitab ini. Itu di antaranya. Dan pelihara olehmu janjimu dengan Tuhan yang tiada yang menjadikan akan dikau. Dan para ulama berkata lagi, peliharakanlah olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan kamu. Bagaimana? Janji yang paling besar di alam benih. Bagaimana? Iaitu Allah tanya ketika Allah Ta'ala kumpul benih-benih anak Adam. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Maka jawab belaka, qalu bala, ya. Qalu bala, dia tak jawab qalu na'am.
Ya juga, na'am tu ya juga. Qalu bala. Maknanya bala di situ kami sahut sungguh ni. Tahqiq lagi. Bala. Kami akan buat sungguh. Tapi bila naik atas dunia, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Maka pelihara olehmu, kata para ulama, akan janji Tuhanmu. Bagaimana Allah janji kita begini, bagi orang yang melakukan kebaikan akan mendapat perkara begini, orang yang melakukan maksiat pada Allah akan mendapat balasan begini. Maka penuhilah janjimu dengan Allah yang menjadikan kamu, kata para ulama, dan hidup olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Subhanahu wa taala, dan iaitu hidup olehmu di dalam dunia ini dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini hakikatnya supaya manusia ini takut pada Allah. Allah tidak melarang urusan dunia, nak buat apa, urusan apa pun tak kira dipersilakan. Tetapi Allah nak satu saja, iaitu kamu takut pada aku. Bila kamu takut pada aku, yang dikatakan sebagai takwa pada aku, ketika itu bila kamu hidup dalam dunia ini bersifat dengan sifat takwa pada aku, apa-apa urusan dunia yang kamu urus, yang kamu berhubung, tak kira dengan makhluk manusia ke, ataupun makhluk hak dijamik ataupun mustashqa yang berpecah-pecah tu, seperti pasir-pasir patah tu, itu mustashqa. Hak yang jamik ni hak beku macam batu-batu, tu apa-apa urusan hak kamu berurusan akan menjadi baik belaka, yakni akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu di antaranya. Serta meninggal olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang tidak berakal. Yakni kalau buat 6 perkara hak dia sebut dah selesai tadi tu, tanda orang itu yang tiada berakal, kata para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawa tanda orang yang berakal itu 10 perkara. 5 perkara daripadanya zahir, 5 perkara daripadanya batin. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dah kitab ni tadi dia ambil kata-kata ulama, kata-kata hadis kursi sebelum ini, hadis Nabi, para ulama, para wali-waliullah. Dia ambil kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, itu Aisyah. Apa? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawa tanda orang yang berakal itu 10 perkara. 5 perkara daripada zahir dan 5 perkara daripadanya batin. Ada 10 perkara hak zahir dan hak batin ni. 5 perkara zahir dan 5 perkara tanda orang yang berakal ni hak batin pun ada. Adapun yang zahir itu pertama diam diri. Yakni hak yang tanda orang yang berakal ni, daripada 5 perkara hak yang zahir ni, tanda orang yang berakal ni, pertama sekali diam diri. Banyak diam. Tu apa Sayyidina Ali sebut, apa iaitu idza tammal aqlu naqsal kalam. Apabila sempurna akal seseorang itu, saya kuranglah dia bercakap. Bukan tak bercakap, tapi tidak bercakap perkara hak ngaruk-ngaruk yang mengundang kepada pahala tu, yang mengundang kepada dosa tu. Dia tetap cakap, buang cakap ni, menyukai saudara dia, tetap cakap, tapi maksud kurang akal di situ, yakni dia tidak bercakap yang mengundang kepada dosa, mengundang kepada perkataan-perkataan keji. Itu di antaranya. Jadi pertama yang zahir ini ialah diam diri. Dan kedua daripada iaitu 5 perkara yang zahir ni, tanda orang berakal ni, iaitu menahan amarah. Itu yang kedua daripada 10 perkara yang daripada 10 perkara, 5 yang zahir, 5 yang batin. Yang kedua ni daripada yang zahir ini, iaitu menahan daripada marah. Itu tanda orang berakal tu.
tanda orang yang dia dapat tahan marah dia nak marah, tapi dia dapat tahan, itu tanda orang yang berakal, orang yang cerdik lah. Akal di sini orang cerdik. Kalau tidak berakal panggil orang bodoh. Ada pun orang yang berakal, yakni orang yang cerdik. Orang yang cerdik ini orang yang berakal, ya orang yang mempunyai akal, ialah dia dapat menahan marah dia. Ketiga, daripada yang zahir ini, daripada 5 perkara yang zahir ini, tanda orang berakal ni merendah diri. Dia sentiasa merendah diri dia, tawaduklah. Dia rasa diri dia tak cukup dengan ibadah kepada Allah. Rasa orang ni orang lebih mulia daripada dia ni hina. Dia rasa rasa hebat, pandang kemuliaan pada diri orang. Dia merendah diri. Ketiga. Keempat, iaitu yang keempat, ramah, iaitu qauluhu, artinya berjinak-jinak akan segala manusia. Rahmah iaitu dia orang panggil jenis ramah. Dia ramah lah, jenis orang panggil jenis peramah lah. Jenis peramah. Tegur orang ni, mana tu, dia tegur orang. Jenis orang baik. Bukan dia tegur, dia kata-kata uduh. Dia kata-kata baik. Dia jenis peramah. Yang keempat ni, ini tanda orang yang berakal ni. Dia berkata yang baik ni. Kelima, tanda orang yang berakal, hak yang zahir ni, hak dapat kita lihat ni pada diri seseorang ni, iaitu berbuat amal soleh. Dia buat amal soleh. Tanda orang yang berakal ni, orang yang cerdik pada hak yang zahir ini, tanda dia rajin buat amal soleh. Kita nampak dia ni rajin dia amal soleh ni, sebab amal soleh lah yang akan menjamin kehidupan seseorang. Jadi kita nampak dia rajin amal ibadah. Soal dia ikhlas dan ikhlas tu soal tak kira hak tu. Soal dia rajin ibadah, nampak rajin mari surau, rajin sembahyang berjemaah, rajin sembahyang, tak kira di mana saja ni. Nampak dia ni amal sunnah Nabi ke tak kira lah. Dia ni maka tanda orang yang berakal pada zahir. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun yang batin itu 5 perkara. Adapun yang batin juga 5 perkara. Tanda orang yang berakal ni. Tadi hak zahir 5 perkara. Yang pertama diam diri, kedua menahan marah, ketiga merendah diri, keempat peramah, kelima berbuat amal soleh. Itu. Adapun yang batin ini, tanda orang yang berakal pada yang batin, yang dalam ni, yang hak dalam hati ni. Yang pertama, berkata-kata dengan kebajikan. Dia berkata, tanda hak yang batin, yang orang yang mempunyai akal ni, dia berkata dengan kebajikan, perkataan baik. Dia cakap perkara baik daripada mulut dia. Sebab apa kata begitu? Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, az-zahiru tadullu ala batin. Yang zahir ini menunjuk yang dalam. Bila dia cakap perkara baik, perkara berkebajikan, itu menunjukkan hak yang dalam hati dia. Itu di antaranya kata Sayyidina Ali. Sebab kata Sayyidina Ali ini merokkan, membangkang perkataan yang menyatakan awak tak boleh tahu barang-barang dalam hati seseorang. Betul, kita tak tahu barang dalam hati seseorang. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu perkataan seseorang. Tetapi kata Sayyidina Ali ini menunjukkan bahawasanya kadang-kadangnya kita boleh tahu perkataan barang dalam hati seseorang. Mana? Iaitu keluar daripada perkataan mulut dia ni, perkataan huduh-huduh atau perkataan yang baik-baik. Sebab kata Sayyidina Ali, az-zahiru tadullu 'ala al-batin. Yang zahir itu menunjukkan yang batin. Iaitu keluar daripada mulut kamu cakap perkara baik, maka menunjukkan hati kamu baik. Cakap daripada mulut kamu yang huduh-huduh, menunjukkan dalam hati kamu itu bermasalah. Itu di antaranya. Jadi yang zahir, yang batin ini tanda orang yang berakal. Yang pertama, iaitu berkata dengan kebajikan. Kedua, berbuat ibadah. Kedua ni berbuat ibadah. Tanda orang yang berakal tu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Iaitu rajin buat ibadah juga ni. Itu di antaranya. Ketiga, sentiasa takut
akan Allah Subhanahu wa taala, yakni sentiasa takut hati akan Allah Subhanahu wa taala ni. Dia sentiasa takut pada Allah, takwa pada Allah. Hati dia sentiasa ada sifat takwa, imtithali awamirillah, sentiasa menunai perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu nawaihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ni hak yang batin ini tanda orang berakal sentiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya takut dengan makna takrib dengan Allah. Itu pekat orang awam. Ada pun pekat orang kekasih Allah, dia mari panggil gementar. Seperti mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila mereka itu, sesungguhnya orang beriman, apabila mereka disebut nama Allah, wajilat, mereka nampak kuasa Allah. Mana mereka mari zauki, panggil kelazatan, dapat rasa keagungan Allah, menyebabkan gementar tubuh badan mereka, lebih-lebih lagi hati mereka. Itu di antaranya pekat kita orang awam, orang yang jalan ni, iaitu takut di sini sentiasa beramal soleh, perbanyakkan amal soleh. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Keempat, memperbesar, yakni yang keempat, memperbesarkan dosa dirinya. Itu yang keempat, tanda orang yang berakal ni, dia sentiasa memperbesarkan diri ada dosa dirinya, yakni dosa kecil, dosa dia kecil tapi dibuat besar pada diri dia. Dia buat salah sikit saja, ataupun dia bercakap perkara yang lara sikit saja, dia buat dosa, dah lalu dia beristighfar pada Allah, astagfirullahalazim. Dia sembahyang dah sunat tadi, sembahyang sunat ba'diyah qabliyah misal kata, dia wasa aku kurang lagi, banyak dosa lagi aku ni. Dia tambah pula sembahyang witir, sembahyang ni. Dia sembahyang dah witir tadi, tadi surah misal kata, wasa tak cukup lagi, wasa banyak lagi umur aku ni, Allah Ta'ala beri peluang, banyak lagi peluang aku aku dah buat ni. Dia tambah pula di waktu malam. Dia sentiasa, bila orang sentiasa membesar keadaan dosa diri dia, bukan dia membesar maksudnya dia mengagung dosa tu, tapi dia sentiasa sedikit saja kesalahan dia buat, dia sentiasa nampak besar. Dia menyebabkan dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hati dia kembali selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Kelima, tanda orang yang berakal pada yang batin ini, menghinakan dirinya, sentiasa menghina diri dia. Hak tadi yang kelima itu, yang keempat tadi tu dia membesar dosanya, yakni kalau dibuat cakap yang mengundang kepada dosa, dibuat Allah salahnya, lalu istighfar pada Allah, banyak taubat. Tu di antaranya. Yang kelima ini, menghina diri dia, sentiasa hina diri dia. Bangun dia waktu pagi, hinanya aku, manusia tu pandang aku mulia, tapi hakikatnya hinanya aku. Hina di sisi Allah, bukan hina di hadapan orang. Adapun hina di hadapan orang haram, tak boleh. Hina depan orang menyebabkan kita jatuh maruah kita, itu haram, tak boleh. Itu diharam. Adapun menghina diri di hadapan manusia haram. Adapun menghina diri di hadapan Allah adalah wajib. Kerana Allah sudah mengetahui keadaan diri kita. Kita tak menghina di hadapan Allah pun Allah Ta'ala tu sudah tahu. Tetapi Allah nak melihat keadaan mana, sejauh mana kita mempersembahkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak tengok situ. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah berkata, setengah daripada Allah Subhanahu wa taala mengangkat maqam aku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam diriku, sesungguhnya wahai bukan Fudail, iaitu Abu Yazid Al-Bustan, wahai Abu Yazid, wahai Aba Yazid, sesungguhnya kemuliaan kamu disebabkan kamu menghina akan aku, kamu menghina diri kamu di hadapan aku. Tengok, itu waliullah yang mana dia bercakap dengan Allah, yakni ketuhanan lah, bukan bercakap melalui ini, yakni Malaysia orang panggil barang ketuhanan dalam hati itu. Itu nak menunjukkan kepada kita hebatnya orang dulu. Kebanyakan dia duduk seorang-seorang, tak kira di mana saja, dia sentiasa menghina di hadapan diri pada Allah dengan dia bertambah ibadah pada Allah. Inilah orang dabbus salihin,
amalan orang-orang soleh terdahulu. Selain semai tahajud, semai baca Al-Quran, dan amalan orang soleh terdahulu, salah satunya mereka menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Kata ahlul hikmah, bahawa tanda orang yang berakal itu 7 perkara. Pertama, orang yang berbuat jahat akan dia, maka dibalas dengan kebajikan serta suka hatinya dan dimaafkan segala kesalahannya. Kedua, merendah diri. Ini kata-kata ulama lagi ni, kata orang cerdik pandai lagi. Ini perkataan beginilah. Molek. Kita ambil perkataan begini, kita tengok dalam sehari-hari, aku ada kedok sifat begini, ada alhamdulillah, tak ada usaha supaya ada sifat-sifat begini. Comel, molek kita ni. Itu di antaranya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini, kata-kata ulama, mudah-mudahan menjadi pengajaran, mudah-mudahan menjadi suatu ingatan yang tajam di dalam diri kita, supaya kita sentiasa taghayyurun nafs, supaya sentiasa berubah diri kita ke arah baik, ke arah baik dan menjadi lebih baik lagi. Itu di antara disebut oleh para ulama. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wajmilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.